Assalamualaikum. Apakah tanda ketinggian ilmu? Arakian ketinggian ilmu itu bukanlah diukur berdasarkan paras tahap bahasa yang dimanifestasikan dengan penjelasan-penjelasan yang menimbulkan getaran beramplitude tinggi seraya membangkitkan gelombang aura. Fotosintesis. Sebenarnya orang yang paling tinggi ilmunya adalah mereka yang dapat menerangkan sesuatu yang sangat-sangat susah, kompleks dan rumit dengan bahasa yang paling senang dan boleh difahami oleh ramai orang, termasuklah orang yang tak berapa tinggi sangatlah tahap pemikiran mereka, tak melangit macam tu. Dan antara contoh yang paling hebat dah pasti adalah Nabi kita Muhammad SAW. Satu ketika ada seorang badui ni. Badui ni dia taklah complicated sangat pemikiran dia. Dia tanyalah kat Nabi, wahai Nabi, bolehkah aku berzina? Kemudian Nabi taklah marah bagi penjelasan panjang lebar ke apa. Nabi bagi penjelasan yang senang je, sangat mudah difahami. Nabi kata, adakah kamu suka kalau perzinaan itu terjadi pada mak kamu? Badui ni pun kata, oh tak suka, tak nak tu. Dan Nabi balas, macam tu jugalah orang lain, mereka tak suka perzinaan berlaku kepada ibu-ibu mereka. Nabi sambung lagi, adakah kamu nak perzinaan tu terjadi kepada anak perempuan kamu? Badui ni pun kata, tak nak lah. Maka Nabi balas, macam tu jugalah orang tak suka perzinaan berlaku kepada anak-anak perempuan mereka. Senang kan? Jadi macam tu juga waktu kita belajar, antara cara yang paling hebat untuk kita menerangkan ilmu adalah bila kita merendahkan tahap penjelasan dia. Jadi dalam video ni kita nak meneroka satu konsep yang dipanggil sebagai ELI5, Explain Like I'm 5. Dia sebenarnya adalah satu subreddit lah, di mana orang tanya soalan-soalan yang boleh jadi susah, boleh jadi senang, boleh jadi level PhD pun ada. Dan pengguna-pengguna Reddit tu diorang akan menjelaskan dalam bahasa yang boleh difahami sepatutnya oleh budak-budak 5 tahun. Jadi kita nak tengok soalan-soalan yang dikemukakan dan macam mana mereka jawab. Kita nak bagi rating sekali, setakat mana kau punya jawapan ni boleh difahami oleh budak yang betul-betul berumur 5 tahun ni. Tapi Reddit ni dalam bahasa Inggeris lah, jadi tengoklah sekatilah, tengok ikut mood nak translate kan ke tak. Explain like I'm 5. So how does the human brain ignore the second the? Alah. So how does the human brain? Alah, ada double the. What? Tak perasan. Jadi ini soalan yang sangat meta. Demonstrasi kepada soalan ni dah berlaku dalam soalan tu sendiri. Apa jawapan dia? Okay, ini jawapan yang paling tinggi dia punya voting dia. Okay, jadi diterangkan kat sini bahawa kita sebenarnya tak membaca semua huruf, semua perkataan dalam satu ayat. Otak kita memikirkan corak dan otak kita mengisi ruangan-ruangan kosong tu sementalahan kita membaca keseluruhan ayat tu. Dan benda ni otak kita buat supaya kita boleh baca laju lah, dan dia tak menjejaskan sangat kita punya kefahaman terhadap ayat tu. Betul dia cerita kat sini yang kita buat juga pada benda-benda lain. Contohnya waktu kita bawa kereta, kita kadang-kadang kita blank out, kita macam tak berfikir pun, macam blur bawa kereta. Tapi kita tetap sampai ke destinasi dia. Betul. Kita akan terbiasa dengan bau-bauan dengan begitu cepat, walaupun bau-bauan tu begitu busuk. Dan sensasi-sensasi fizikal kita akan padamkan dengan sendiri. Anda sekarang sedar bahawa lidah anda berada dalam mulut. Dan anda juga tengah bernafas secara manual sekarang. Oi! Jadi satu penerangan yang bagus tapi agak menyeramkan. Saya bagi markah kepada jawapan ni. Sekolah Kebangsaan Sungai Tua Baharu, Perpasti Ilmi Cawangan Selayar. Terangkan macam saya umur 5 tahun, kenapa sistem 12 jam diajarkan? Bukankah lagi senang kalau kita ingat masa sebagai 13 dan bukan 1 PM? Menarik juga kan, kenapa kita nak ada 3 PM, 3 AM? Kalau kita guna sistem 24 jam selesai kan. Tapi tak semua, bukan itu yang kita diajar sejak pada sekolah. Kita diajar dulu PM dengan AM. Maka jawapan user yang dia bagi kat sini, masa 12 jam adalah satu sistem yang sangat-sangat lama, sejak daripada Empire Mesopotamia.
Empire ni ada satu kecenderungan budaya di mana mereka suka guna nombor 12 dan diorang suka bahagi-bahagikan benda kepada 12, termasuklah malam dan siang. Lepas tu kesukaan terhadap nombor 12 ni pun berkembang sampailah ke Eropah dan Timur Tengah sampailah sekarang. Oh, lepas tu ni pula diterangkan kenapa diorang suka nombor 12. Apa hal nombor 12 macam peliknya, randomnya. Kenapa tak nombor 13 ke 7 ke? Jadi diterangkan kat sini bahawa sebenarnya kita punya tangan ni terbahagi kepada 12. Oh, bukan tangan bahagi kepada 12. Kita punya jari ni, dia punya garisan dia terbahagi kepada 12. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh lah. Jadi empire yang lama ni bila diorang kira, diorang akan kira berdasarkan potongan-potongan ni rupanya. Menarik. Okay, jadi jawapan yang agak menarik dan rasanya bolehlah diterima oleh budak-budak yang tak berapa nak up pun. Jadi saya bagi rating Global Thinkers Academy cawangan Gombak per Tadika Kemas cawangan Kemamat. Terangkan macam saya berumur 5 tahun, kenapa otak kita boleh teringat bahawa kita terlupa sesuatu tapi kita tak ingat apa benda yang kita lupa. Ni antara benda yang paling pelik lah, saya tak faham pasal otak kita ni. Kenapa kita boleh ingat yang kita lupa tapi kita tak boleh ingat benda yang kita ingat yang kita lupa tu? Kenapa? Jadi pengguna ni diterangkanlah bahawa sistem-sistem pemerolehan ataupun sistem-sistem penyimpanan maklumat yang paling ringkas pun, paling simple sekalipun, diorang boleh tahu sebenarnya bila mana informasi ataupun maklumat-maklumat hilang. Contohnya dia kata kat sini, kalau kita ada satu buku dengan 100 muka surat yang bernombor. Contohnya tiba-tiba kita buka muka surat 46, terima kosong muka surat tu. Kita tahulah ada benda yang masalah. Sebab lepas nombor 45 tak ada muka surat nombor 46, dan muka surat 47 pula dia tak bersambung dengan 45. Jadi ada benda yang hilang, tapi kita tak semestinya kita tahu apa benda yang hilang. Cuma kita tahulah benda tu hilang. Masuk akal juga. Saya sangat suka dengan jawapan ni. Jadi saya bagi markah Tadika Seri D5 USJ2 Subang Jaya per Tadika Little Caliph. Terangkan macam saya umur 5 tahun. Kenapa bila kita tengok footage ataupun rakaman pada tahun 1970-an, ia nampak lagi elok daripada rakaman 90-an. Saya tak tahu kenapa, tapi dia nampak sangat-sangat jelas dan bagus walaupun dia agak pixelated sikit. Ya ke? Okay, dia ada bagi satu contoh. Oh yo, 1970. Oh, jelasnya. Macam moden betul. Okey, kita tengok satu contoh rakaman 90-an pula. Terus. Kenapa? Okey, bagus ni soalan yang sebenarnya tak berapa terfikir pun. Okey, jawapan dia kat sini, dia kata bahawa video daripada tahun 1970-an dia dirakam dalam filem analog. Filem sebenarnya ada resolusi yang sangat-sangat bagus. Kadang-kadang lagi bagus daripada 4K. Asalkan anda ada filem yang asal dan anda boleh patah balik dan anda boleh mendigitiskan semula rakaman tersebut. Jadi anda boleh dapat video-video beresolusi tinggi. Tapi video-video pada tahun 90-an pula, mereka ni dirakam menggunakan tape magnetik macam VCR yang ada resolusi yang sangat teruk. Okey. Kita tak boleh buat apa-apa untuk dapatkan video-video resolusi tinggi daripada tape tersebut sebab material sumber asal tu tak berapa bagus. Baru tahu. Sepatutlah rakaman 90-an nampak teruk betul. Tapi jawapan dia sebenarnya tak berapa nak kena dengan minda-minda berumur 5 tahun agugu gagak. Sebab dia banyak main dengan jargon, resolution, digitization. Tapi still okay lah. Saya bagi rating Pusat Tuition Seri Mawar per Tadika Ilham Bestari. Soalan, terangkan macam saya berumur 5 tahun, kenapa kapal-kapal ada tingkap yang berbentuk bulat tapi bukan tingkap yang berbentuk petak? Macam mana hang boleh perasan? Pemerhatian yang menarik. Apa jawapan dia? Jadi jawapan dia bagi kat sini bahawa bentuk-bentuk dengan penjuru yang tajam sebenarnya mereka adalah lemah dari segi struktur dia. Bentuk lengkung dan bulat adalah bentuk yang sangat kuat.
Jika lubang-lubang pada kapal berbentuk petak, bukaannya akan mudah rosak dan akan cepat haus. Pada ni ada sambungan. Dia kata kat sini antara kapal terbang yang bertekanan dalam tu paling awal, mereka jatuh banyak kali sampailah mereka mendapati bahawa sebenarnya yang paling lemah pada kapal terbang tersebut adalah diorang punya tingkap berbentuk petak. Menarik. Soalan yang menarik dengan jawapan yang menarik, maka kita bagi rating Sekolah Rendah Islam Darul Tulab Cawangan Selayang Tadika Anak Bintangku Aman Perdana. Aku main rembat je nama-nama ni kat Google. Dan soalan yang terakhir, terangkan macam saya berumur 5 tahun, kenapa bau ketiak lebih busuk daripada bau-bau lain pada badan kita? Contohnya macam bau belakang kita ni pun dok berpeluh juga, tapi bau dia tak sebusuk bau ketiak. Soalan ultimate yang ditanyakan oleh segenap manusia di atas muka bumi. Tak adalah. Dan jawapannya dia bagi tahu kat sini bahawa kita punya kelenjar peluh di ketiak kita ni, dia dikenali sebagai kelenjar peluh apokrine. Dan bukan saja mereka ni berpeluh, mereka juga menghasilkan campuran antara protein dan lipid. Bakteria pada kulit kita memang suka sangat dengan natang benda tu, dan diorang suka makan. Dan bila diorang makan, diorang akan menghasilkanlah dia punya bahan buangan, bahan tinja tu. Bahan tinja itulah yang berbau busuk. Okay, ringkasannya, bau ketiak ni sebenarnya adalah bau tai bakteria. Jawapannya agak menarik sebab dia ada penjelasan yang panjang dan agak kompleks pada bahagian atas, tapi bahagian bawah dia memang sememangnya boleh difahami dengan sangat-sangat cemerlang oleh budak-budak 5 tahun. Ini adalah jawapan yang paling cemerlang sekali setakat ini, maka kita bagi markah yang tertinggi. Kita bagi markah Tadika Seri Delima per Tadika Seri Soka. Seri Soka. Jadi itulah dia segmen Explain lah Kind 5. Kali ni jadi macam biasa, kalau anda ada soalan-soalan ke, anda bolehlah kemukakan pada bahagian inbox, Reddit dan sebagainya. Tapi sekali lagi dan banyak kali dah bagi tahu, kena bersabar sikit lah. Dan macam biasa, jangan lupa tekan butang like tu, tekan share sekali kat mana-mana, kat korang punya kejiranan, kampung ke apa ke, grup WhatsApp sekolah tadika korang ke, share. Dan lepas tu subscribe. Dan lepas tu kalau korang nak menyokong lebih lagi, tekan pada button join. InsyaAllah sangat-sangat membantu saluran ajar. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.